Kalau dah bersedia, jadi kita nak test dulu lah. Sebelum tu nak tanya lah. Dah dapat belum modul satu ni? Rasanya dah dapat dah kot. Jadi tuan-tuan dah dah print belum? Kita tengok sikit. Ke tak print lagi? Belum Ustaz, sibuk. Sibuk sambut di Bali. Ya, sibuk susun beras. Ni tahu kan? Dah print dah. Alhamdulillah. Siapa yang dah print tu? Nampak betul-betul suka dia. Dia dah bersedia dah sebelum kelas. Terbaik, terbaik, terbaik. Oh, ramai dah print ni. Alhamdulillah. Dah dapat dah print. Alhamdulillah. Kita dah dapat dah print. Jadi jom. Kita mulakan modul yang pertama untuk mengaji basic ini. Modul asas kita lah disusun oleh Ustaz Danish yang mengajar bulan lepas tu lah. Pengusaha kita. InsyaAllah. Okey, tuan puan. Jadi sebelum saya masuk pada topik tu nak tanya sikit lah tuan puan. Saya nak tanya 7 huruf pertama. Ingat lagi tak apa 7 huruf pertama tu? 7 huruf pertama dengan dia punya formula tu. Ingat lagi tak? Cuba komen sikit tuan puan. 7 huruf pertama dengan formula dia. 7 huruf pertama dengan formula dia. Okey, mantap. Tuan Megat. Walaupun sakit tapi dia orang pertama jawab ni. Yang sihat-sihat ni mana? Terbaik. Terbaik Tuan Megat. Jadi betul. Yang pertama, api. Bentuknya macam lilin. Lepas tu dia ada api. Betul. Okey, terbaik. Yang pertama. Yang kedua, bakul. Bakul. Rupa dia macam ada bakul. Ada bakul tu. Maaflah lukisan saya ni buruk sikit. Dulu waktu sekolah dulu. Waktu seni suka bunting. Ada gurau je tuan-tuan. Bakul. Dia ada bakul dan dia ada apple dekat bawah bakul tu. Yang ketiga, telefon. Dia ada dua titik. Jadi bentuk dia macam telefon lah. Tapi jangan tengok telefon zaman sekarang ni. Telefon zaman sekarang ni semua petak. Ataupun yang baru-baru sekarang ni, siapa yang apa T20 ni lah. Dia pakai telefon yang boleh lipat. Dah macam kembali ke zaman Motorola dulu. Cuma sekarang ni Samsung lah yang boleh lipat tu. Samsung lah. Okey, terbaik. Telefon. Dia ada telefon dan dia ada kurma dekat atas tu. Mantap. Seterusnya, sakit. Huruf ta betul. Nampak ni semua ingat ni. Tak payah lah saya ajar macam ni. Okey, sakit. Rupanya macam orang tengah pegang gusi. Tengah pegang gusi, tengah pegang muka dia tu. Dan giginya tinggal 3. Sebab tu dia sakit. Dia sakit. Tak tahulah dia sakit hati ke, sakit gigi ke. Sebab gigi dia tinggal 3 je. Okey, seterusnya jala. Betul huruf ja. Rupa dia macam jala tu. Jala tu. Lepas tu dia tengah tangkap ikan dekat bawah tu. Betul? Seterusnya hakim. Betul. Hakim ni dia tak ada titik, dia tak ada apa semua. Tapi bentuk dia macam hakim tu lah. Macam mana saya lukis hakim tu hakim tu dia tengah pegang tongkat tu. Buruk sikit. Bayangkan je lah. Hakim tu tengah pegang tongkat tu. Dan seterusnya khotib. Khotib. Jadi khotib ni tempat dia berkhutbah tu. Lepas tu dia duduk dekat atas khotib. Jangan tengok lukisan saya cakap lukisan saya buruk. Bayangkan saja. Lagi satu lagi baru 6 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul lah. Saya minta 7 tadi. Silap sebenarnya. 8, 8. Lagi satu tuan puan. Lagi satu. Ingat Firaun. Huruf apa tu? Jangan ingat Firaun. Nanti teringat huruf Ra.
Ingatlah diri sendiri. Macam mana bentuk kita punya tu? Kita punya apa? Kita punya dagu. Mantap Puan Ji. Alhamdulillah. Nampak gaya semua masih ingat lagi. Jadi uroda ni dia bentuknya macam ni mata dia macam kacang. Uroda. Alhamdulillah. Terbaik tuan puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan semua dah ingat, jom kita pergi kepada silibus kita insya-Allah. Okey. Jadi dekat dalam modul tuan-tuan dan puan, untuk menguatkan lagi ingatan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan boleh tulis dekat dalam kotak ni. Tulislah banyak kali. Alif, alif, lupa kita panggil A kat sini. A, A, ba, ba. Okey. Jadi makhrajnya pun tuan-tuan mesti ingatlah. Gunakan tapak tangan tu, formula tapak tangan yang kita bagi tu. Kalau huruf A, formulanya adalah di kerongkong bawah. Daripada bawah ni, lepaskan saja. A, A. Tak perlu kita nak buat slang Arab ke. Tu dah jadi huruf Ain. Lepaskan saja daripada kerongkong bawah ataupun ada ulama yang kata daripada dada lah. A, itu huruf A. Ikut saya tuan-tuan dan puan. A, A. Terusnya sebelah tu huruf ba, bibir dirapatkan. Ba, ba. Jangan tak rapat. Kalau tak rapat tak jadi. Dia bunyi ba tu. Dia jadi wah, wah. Kena rapatkan bibir tu. Ba, ba. Terbaik tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi kita dah kenal huruf, kita dah tahu makhraj. Jadi untuk modul ni apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar tentang formula ATH. Apa benda ATH tu? Angkatan Tentera Hutan. Bukan. ATH tu bermaksud awal, tengah dan hujung. Tuan-tuan dan puan kena tahu dalam Al-Quran, ini selalu menjadi punca. Kenapa orang baca merangkak-rangkak? Kenapa orang baca tersangkut-sangkut? Kenapa orang boleh terlupa huruf? Sebab di dalam Al-Quran, huruf-huruf yang kita dah belajar alif sampai ya tu, A sampai ya tu, api sampai yahu tu, dia mempunyai bentuk-bentuk yang berbeza. Yang paling utama dia awal, tengah dan hujung lah. Jadi kita tengok pada nombor 2, 3 dan 4 dalam modul tuan-tuan tu. Nombor 2, 3 dan 4. Jadi saya nak tanya lah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Huruf A dekat awal, tengah dan hujung tu, dia berubah bentuk ke tidak? Cuba komen sikit tuan-tuan dan puan. Dia berubah bentuk ke tidak? Macam berubah je Ustaz. Dia macam sengit sikit ke? Cuba komen sikit. Jangan tengok bawah tu, tak ci. Okey, dia jawab tidak. Okey, betul. Dia tidak berubah bentuk. Jadi, bila mana dalam Al-Quran kita jumpa huruf yang mencanak naik tu, yang naik tu, naik macam ringgit Malaysia, jangan sama saya. Dia naik tu, dah confirm itu huruf alif. Nanti adalah tu yang mempersoalkan. Tapi Ustaz, huruf lam pun dia macam nak lain juga. Huruf kaf pun dia macam nak lain juga. Macam mana kita nak bezakan dia, Ustaz? Kalau nak tahu, ni saya nak tanya lah tuan-tuan puan. Agak-agak tuan-tuan dan puan boleh perasan tak? Boleh perasan tak apa ciri istimewa yang ada pada alif ni? Dan ada pada A ni. Huruf pertama kita ni. Huruf-huruf pertama dah ada ciri istimewa dah. Tak belum belajar huruf lain lagi. Kenapa dengan A? Apa ciri-ciri istimewa dia? Cuba tengok siapa yang peka. Jangan tengok buku, tengok skrin. Ada Hamzah. Okey, itu betul. Itu mungkin itu topik kita hujung mulut ni. Laju jawabnya. Ha. Tapi sementara tunggu jawapan tu saya cerita sikit lah.
sebenarnya tuan puan. Yang lain tu sementara tengah dengar tu fikirkan apa yang istimewa dekat sini. Benda ni hanya ada pada 6 huruf saja dalam Al-Quran. Cuba fikir. Okay, sementara tu saya nak cerita. Okay. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, yang membunyikan bunyi A tu. A, I, U, A, I, U. Yang membunyikan bunyi A tu sebenarnya adalah huruf Hamzah. Baru tahu. Tak abang tak tahu. Sebenarnya yang membunyikan bunyi A, I, U tu bunyi Hamzah tu tuan puan. Yang panjang tiang tu tak ada bunyi pun. Sebenarnya tuan puan. Jadi apa function tiang tu? Tunggu nanti. Lambat lagi topik tu. Tak jumpa, tak ada siapa nak jawab ni. Kalau tak ada siapa saya bagi tahulah. Okey, huruf A ni tuan-tuan dan puan. Ciri istimewanya, ciri yang ada pada 6 huruf sahaja di dalam Al-Quran ini ialah hampir tepat Tuan Megat. Dia bukan boleh bersambung, dia tidak boleh bersambung sebelah kiri. Tengok betul-betul belah kan dekat tengah ni. Dekat tengah ni elok je dia berkawan dengan orang belah kanan. Tapi belah kiri dia tak nak kawan pula. Aduh, kroni betul. Ha. Jadi huruf Hamzah, huruf A ni, huruf A ni sama dengan huruf yang lain je nanti. Dia adalah huruf yang sombong. Ingat baik-baik. Dia adalah huruf yang sombong. Iaitu huruf yang hanya boleh bersambung di sebelah kanan, tetapi tak boleh bersambung sebelah kiri. Ingat baik-baik tuan-tuan dan puan, ada 6 huruf yang cirinya sebegini. Yang pertama adalah A untuk api. Dia boleh bersambung sebelah kanan, tetapi dia tak boleh bersambung sebelah kiri. Dia kawan-kawan dengan geng-geng belah kanan je, geng-geng berhaluan kanan je. Yang berhaluan kiri ni, dia tak kawan pula. Melainkan dia lompat, kita tak tahulah. Aduh, jahat ustaz ni. Okay, okay. Dia tak boleh bersambung sebelah kiri. Jadi, andai kata tuan-tuan dan perempuan nampak, rupa dia macam ni. Okey, ba. Lepas tu dia bersambung pula macam ni. Jangan terus anggap dia huruf A. Sebab apa? Pertama, tak ada Hamzah lah. Betul lah yang Tuan Megat cakap tadi. Yang kedua, sebab dia bersambung sebelah kiri. Kalau dia bersambung sebelah kiri tu tuan-tuan dan puan, maknanya dia bukan huruf A. Cuba komen sikit dalam chat tuan-tuan dan puan. Huruf A tidak berubah bentuk dan tidak boleh bersambung sebelah kiri. Tulis sikit dalam chat tuan-tuan puan. Jangan dengar je. Kita ni bukan Imam Syafi'i. Dengar je terus faham. Cuba tulis sikit. Imam Syafi'i dulu pun waktu dia belajar tak bawa pen. Dulu pakai bulu apa? Bulu ayam tu lah. Dia tak bawa bulu ayam tu. Dia tulis pakai ailio dekat tapak tangan dia. Itu Imam Syafi'i. Jadi kita ni cuba tulis sikit supaya kita boleh ingat. Okey, mantap. Tulis-tulis baru 2 orang ni. Maju sikit. Okey, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Ingat ya baik. Ada 3 orang je ke dalam grup ni. Dah terkeluar logat botolnya. Mana yang lain-lain ni? Tuan-tuan dan puan, insya-Allah insya-Allah. Okey, terbaik. Semua dah jelas tu. Jadi kalau dah jelas, kita pergi pula kepada huruf seterusnya. Huruf seterusnya adalah huruf ba untuk bakul. Jadi saya nak tanya tuan puan, huruf ba ni kita tengok ni. Awal, tengah dan hujung. Dia berubah bentuk tak tuan puan? Berubah ustaz sebab tengok dekat tengah tu dia macam ketok sikit bakulnya. Dekat hujung tu panjang sikit bakulnya.
Dia berubah lah Ustaz. Nasib baik tak ada yang jawab macam tu ya. Jawapannya tak. Betul Puan Ji. Kenapa dia tak berubah Ustaz? Macam Ustaz cakap tadi, bentuk dia lain kot. Jadi kita kena ingat. Dalam Al-Quran, dia tak sama macam bahasa Melayu. Kalau huruf A tu, huruf A macam tu je lah. Kalau huruf B bentuk macam tu je lah. Tak. Dalam Al-Quran, dia memang suka berubah-ubah. Kadang-kadang ba dia kecil je. Kadang-kadang ba dia panjang, berwarna. Kadang-kadang ba tu, air terbalik pula dia punya bakul. Jadi macam mana cara yang kita nak ingat tu kalau dah lain-lain bentuknya? Kita ingat sajalah kita punya formula tu. Selagi dia ada bentuk macam bakul tu, tak kisahlah kecil ke besar, dan dia ada titik dekat bawah, makanya dia adalah huruf ba. Tulis dalam kotak tu, tuan-tuan dan puan. Dia masih lagi ada bentuk bakul tu, walaupun bentuk dia sengit sikit, walaupun titik dia sengit sikit, tapi selagi masih ada bentuk bakul tu dan ada satu titik di bawah, dia adalah huruf ba. Lagi sekali dekat hujung pun sama juga. Dekat hujung pun sama juga. Dia bentuk macam bakul. Lepas tu dia ada satu buah apple dekat bawah tu. Maksudnya, maksudnya dia adalah huruf ba. Mantap, tuan-tuan dan puan. Ha, jadi kalau kita tengok dekat sini, huruf ba ni tadi kita dah belajar. Huruf A ni dia tak boleh bersambung sebelah kiri. Huruf ba ni dia boleh bersambung tak sebelah kiri atau kanan? Cuba komen sikit tuan-tuan dan puan. Cuba tu masjid. Okey, boleh. Terbaik Tuan Megat. Oh, Tuan Megat boleh perform ni. Tuan-tuan rumput yang lain. Malu dah sikit tuan rumput yang lain. Orang sakit lagi padu daripada orang yang tak sakit ni. Ha, okey, boleh. Alhamdulillah betul. Saya tunggu juga orang cakap dekat tengah ni dia tak bersambung belah kanan pun. Tapi Alhamdulillah kelas rabu lagi ni rabu. Kelas rabu ni semua pandai-pandai. Alhamdulillah. Terbaik tuan puan. Jadi huruf ba ni dia boleh bersambung sebelah kanan dan dia boleh bersambung sebelah kiri. Ingat tu baik-baik. Tengok dekat buku kita tu bawah sekali tu setiap muka surat dia ada tulis huruf apa berubah bentuk ke tidak dan dia boleh bersambung belah kanan ke belah kiri. Jadi sesiapa yang ada buku nota tu yang dah standby sebagai buku nota tu klasifikasikan sendirilah. Saya klasifikasikan tu untuk tuan-tuan orang puan rujukan lah nanti. Senang. Huruf mana yang berubah bentuk tu letakkan satu kumpulan. Huruf mana yang tidak berubah bentuk tu letakkan satu kumpulan. Senang. Tapi tak apa, nanti kita akan ajar juga. Cuma kalau rajin. Okey, seterusnya. Seterusnya. Kita tengok huruf ta untuk telefon. Ta untuk telefon. Bentuknya sama macam ba. Bentuknya sama macam bar, dia ada macam bentuk telefon tu. Bentuk bakul, bentuk senyum. Asalkan bentuk dia melengkung macam tu, dia adalah adik-beradik tu lah. Adik-beradik Batasanaya. Nanti kita akan belajar. Cuma ni adik-beradik yang kedua. Kalau tadi Abang Long, yang ini Abang Ah. Abang Ah, ha, Abang Ah dia ada dua titik dekat atas. Iaitu telefon. Tuliskan dalam kotak tu. Jangan dibiarkan kosong. Simpan apa modul tu buat cantik. Bagi kotor sikit, bagi ada conteng sikit. Tapi jangan buat buku nasi lemak. Cantik huruf ta. Jadi huruf ta makhrajnya seperti yang dicakap sebelum ni, yang dia dah ajar Ustaz kat ini, huruf ta lidah tu mesti terkena dekat antara gusi dan gigi atas. Jangan kita baca lidah tu ke belakang. Ta, ta, ta. Macam sama je bunyinya Ustaz. Ta, ta, ta. Memang macam sama. Tapi kita kena baca mengikut lajnah Arabnya.
Lajah Arabnya. Iaitu bunyinya ta, 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 ta. Lidah tu mesti dekat antara gusi dan gigi. Kenapa nak kena letak itu, Ustaz? Kalau letak dekat tempat lain pun bunyi juga ta. Ada sebabnya. Itu jauh lagi kita nak belajar. Bahawa masa ni ikut saja. Kenapa makhraj macam tu? Okey. Jadi kita pergi nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jom baca bersama saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ada rakaman ni tengok balik, ikut balik. Sama tak? Kok terlupa ke kan? Okey. Ta ta. Mana siapa ni? Okey, sorry. Ta ta. Ta ta. 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 Ba ta. Ba ta. Ta a. Ta a. Ta ba. Ta ba. Ta ta. Ta ta. Abata. Abata. Bata'a. Bata'a. Ta'aba. Ta'aba. Ba'ata. Ba'ata. Okey, Alhamdulillah. Siapa rasa laju sangat, bagi tahu komen. Laju sangat Ustaz, mengajar ni. Kalau tak okey, kalau okey saja pacing dia, kita teruskan. Okey, jadi kita kembali kepada awal, tengah dan hujung formula ATH kita. Jadi macam saya cakap, dia ni adik-beradik dengan Bah. Jadi sifat dia pun samalah. Jadi ini yang saya cakap tu, nampak tak dekat depan-depan ni? Kecilnya Ustaz, dia punya bakul. Huruf ta ke tu? Betul. Selagi dia masih ada bentuk melengkung tu dan dia ada dua titik, walaupun titiknya dekat atas hujung tu, dia tetap huruf ta. Sama juga dekat tengah-tengah ni. Walaupun dia bentuknya macam ni, ketok sikit, tetapi dia masih ada lekuk dan dia masih ada titik, bermaksud dia adalah huruf ta. Dan seterusnya, bila dekat hujung, walaupun bentuknya panjang sikit, sama macam yang kita belajar sebelum ni, dia tetap huruf ta. Dan dia juga boleh bersambung sebelah kanan dan sebelah kiri. Sama macam kawan dia tadi, abang dia tadi, huruf ba. Ha. Kenapa saya nampak ada 12, ada 13 ni? Siapa keluar masuk ni? Ada apa ni ke? Ada line problem ke tu? Okey. Jadi jangan lupa conteng dalam kotak tu. Huruf ta tidak berubah bentuk. Boleh bersambung sebelah kanan. Boleh bersambung sebelah kiri. Okey, seterusnya kita jumpa kepada abang yang ketiga pula. Abang Cik kita panggil. Abang Cik dia. Okey, jadi abang Cik ni, beza apa beza huruf sa dengan ta dengan ba? Walaupun dia adik-beradik, tapi dia ada beza dia. Apa beza dia, tuan puan? Titik, betul. Macam kita, pun kata macam kalau siapa ada tuan-tuan dan puan, ada saudara mara yang kembar. Ataupun ada anak kembar ke, Alhamdulillah rezeki kan. Siapa yang ada ayah dia ke, ada kembar ke, tak kisahlah kawan dia ke, ada kembar ke. Mesti biasa dengar orang tua-tua cakap macam ni lah. Nak kenal kembar dia tu, tengok tai lalat dia tu. Seorang tai lalat belah kiri, seorang tai lalat belah kanan. Tak tahulah, kampung saya lah selalu cakap macam tu. Kampung Terumban tak tahulah. Jadi samalah juga dengan huruf ni. Cara nak kenal dia, kena tengok titiknya. Ha. Jadi huruf ta ni, ni ramai orang selalu silap baca ni. Ni huruf pertama yang lari sikit daripada bacaan biasa kita. Bacaan bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu tak ada sa. Sa. Bahasa Melayu ada sa je.
Tapi dalam bahasa Arab, dia ada sa. Sa. Kena keluarkan lidah tu sikit. Di antara dua gigi ni. Lepas tu kita sebut sa. Untuk sakit. Sa. Ikut saya baca. Sa. Terbaik. Sa. Okey, terbaik tuan puan. Ya, rasanya semua saya ingat. Jadi jom baca bersama dengan saya. Baca sama dengan saya. Sa, sa. Sa, sa. Pastikan sama. Walaupun saya tak dengar dekat sini. Tak naklah dia baca sa. Bunyi dia lembutnya. Sa, sa. Lagi sekali. Okay, saya baca. Asa, asa. Basa, basa. Sa'a, sa'a. Sabar, sabar. Baca. Jangan dengar je. Walaupun kita jauh. Saya boleh rasa semangat tuan-tuan perempuan ni. Kalau tak baca tu dia rasa macam sendu je. Wah, ngecong ustaz ni. Okey, seterusnya. Sata, sata. Okey, seterusnya yang bawah ni. Untuk 3 ayat. Okey. Abata. InsyaAllah. Maafkan saya. Baca ni ustaz. Terbaik Tuan Azrul. Tak apa, tak apa. Saya percaya. Jangan risau. Tuan Azrul ni saya dapat rasa kat aura dia. Walaupun kita jauh. Okey, terbaik. Seterusnya. Tadi lagi sekali. Abata. Batasa. Batasa. Sabata. Sabata. Sataba. Sataba. Okey, Alhamdulillah. Ustaz, kenapa nak kena baca? Ustaz, easy lah Ustaz. Kenapa? Sebab kita nak melatih mulut kita untuk baca dengan makhraj yang betul. Kita jangan main langgar je tu perempuan. Sebab dalam Al-Quran ni, dalam Al-Quran pun ada sebut waratil Quran tartilah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil tu maksudnya apa? Betul makhrajnya, betul tajwidnya, betul sifatnya. Jadi kalau kita baca salah, takut perempuan. Lagi-lagi surah Al-Fatihah. Takut solat kita tak terima. Jadi bacalah dengan betul. InsyaAllah boleh. Okey. Jadi nombor 5, 6 dan 7. 5, 6 dan 7. Kita tengok. Macam saya cakap tadi, dia sama macam abang-abang dia. Abang long dengan abang lengah dia. Iaitu dia ada lekuk dan dia ada 3 titik. Dia ada lekuk dan dia ada 3 titik. Dia ada lekuk dan dia ada 3 titik. Menandakan 3 gigi. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita masuk ke huruf seterusnya, saya nak tuan-tuan dan puan tulis. Tulis semuanya. Ba 1 titik, ta 2 titik, sa 3 titik. Bagi kita ingat. Tulis sekarang semua dalam chat. Saya tengok asyik 4 orang yang sama saja. Yang lain-lain ni, Puan Marsidah, jangan dengar saja. Kan dah kena petik. Cuba tulis sikit. Puan Nah. Puan siapa lagi tak nampak nama dia ni. Tulis sikit tolong Puan. Puan Reti. Namanya macam nama orang putih. Lagi siapa lagi tengah tulis. Okey, tulis tulis. Baca. Baca. Orang suruh tulis. Dah habis baca dah tadi. Okey, terbaik Puan Masidah. Tak apa. Gurau saja. Jangan ambil hati saya ni suka orang kata. Orang kata walaupun kelas kita ni saya tak boleh nak berborak dengan tuan-tuan dan puan. Walaupun kelas ni saya tak boleh borak dengan perempuan. Tapi saya suka menggunakan chat ni sepenuhnya lah. Bagus. Dah tulis, dah tulis. Terbaik, terbaik. Alhamdulillah. Ini supaya kita senang ingat.
Okey. Jadi jom kalau semua dah tulis, semua dah jelas, kita pergi kepada adik-beradik yang seterusnya. Tapi sebelum saya masuk kat tiga huruf lagi ni, adik-beradik yang seterusnya ni, saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Kata apa? Saya nak tanya, boleh ingat tak mana satu ja, mana satu ha, mana satu ho? Andai kata saya tulis lah, saya tulis banyak-banyak macam ni. Saya tulis banyak-banyak macam ni. Saya nak tuan-tuan dan puan tulis. Lagi satu, ada lima. Lima ombak dekat sini. Cuba tulis sikit dekat dalam chat. Apakah huruf ni? Kita tahu formula dia. Ja untuk jala. Ha untuk hakim. Ho untuk khotib. Tapi macam mana kita nak tahu ja tu titik dia dekat belah mana? Ho tu titik dia dekat belah mana? Cuba tulis sikit huruf. Lima huruf yang saya tulis dekat dalam skrin ni. Huruf apa ni? Tulis sikit dalam chat. Saya nak tulis dan nak tengok jawapan dia. Tulis dalam buku saya tak nampak. Tulis dalam chat. Huruf apakah ini? Lupa tak belajar lagi bentuk ombak tu. Ni rupa dia tuan-tuan puan. Hajah. Okey, okey. Oi, baiklah kelas. Baiklah. Kelas ni semua perform. Alhamdulillah. Hajah. Ha, ha. Terbaik. Jadi kalau semua ingat, Alhamdulillah lah. Tetapi siapa yang tak ingat lah. Andai kata terlupa lah Ustaz. Saya tahu janda. Tapi saya tak tahulah janda ni yang titik dekat atas ke titik dekat bawah. Ni saya bagi satu tips lah tuan-tuan dan puan. Betul Tuan Megat. Kadang-kadang confuse. Saya tahu sebab saya dah pernah mengajar apa dah biasa mengajar sebelum ni memang ja ha ho ni selalu sangat orang tertukar. Lagi-lagi ja dengan ho. Ha orang tak tukar. Sebab orang tahu ha tak ada titik. Tapi ja dengan ho ni orang selalu tertukar. Jadi dengar baik-baik, ini kesinambungan daripada formula janda dan khotib. Okey. Jadi kita tengok orang menjala. Dengar baik-baik tuan puan. Ni fokus, ni fokus. Letak pen semua. Orang sedang menjala, dia baling jala dia tu. Siap. Dia baling jala dia tu. Jadi saya nak tanya lah. Bila dia baling jala tu, ikan tu dia mesti duduk kat mana? Ikan tu dia mesti duduk kat mana? Mestilah ikan tu duduk dekat bawah. Kalau ikan tu duduk dekat atas, maknanya menjala tak ada hasil lah tu. Jadi kalau nak menjala ada hasil, ikan tu mesti duduk dekat bawah. Bermaksud huruf ja titiknya mesti ada dekat bawah. Ingat baik-baik saya punya tips ni. Sebab tips ni saya apa kata? Tips ni saya je yang bagi tahu. Guru lain tak ada, tak bagi tahu. Ha. Seterusnya huruf kha pula. Huruf kha, formulanya adalah khotib. Formulanya adalah khotib. Ni tangga dia tu. Orang bagi khutbah, ni saya tanya laki-laki lah. Saya tanya laki-laki lah. Orang yang bagi khutbah biasanya dia duduk mana? Ya betul, dia duduk dekat atas mimbar tu tuan dan puan. Jadi perempuan yang perempuan ni mungkin tak tahu kot, tak pergi sembahyang Jumaat. Biasa laki-laki je ni yang pergi sembahyang Jumaat. Jadi orang yang berkhutbah tu khotib tu dia mesti duduk dekat atas. Kalau dia duduk dekat bawah, itu Syiah nama dia. Jadi dia mesti duduk dekat atas mimbar. Jadi huruf kha titiknya mesti dekat atas. Bila kita, lagi sekali saya ulang, bila kita menjala, ikannya mesti duduk dekat dalam. Kalau tidak, tak ada hasil lah menjala tu. Jadi huruf ja titiknya di bawah. Huruf
Khotib, orang yang bagi khutbah, dia mesti duduk dekat atas mimbar. Bermaksud huruf kho titiknya mesti dekat atas. Dari tuan-tuan ingat pesanan saya ni. Diharapkan lepas ni tiada yang tertukar huruf. Tiada yang tertukar huruf. Okey. Jadi insyaAllah kita pergi ke sini. Itulah jala. Jangan lupa conteng dalam buku. Ini conteng saja. Okey, kita tengok kepada makhrajnya. Kita tengok kepada makhrajnya. Okey, huruf ja ni. Ja ni tengah lidah tu, ni lidah kita tu, dekat tengah tu mesti menyentuh dekat lelangit atas. Dia bukan ja. Dia bukan ja. Dia ja. 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 Bukan ja. Dia ja. Tengah lidah tu mesti naik ke atas. Jangan bagi hujung lidah naik. Tengah lidah tu naik. Tengok lidah saya. Yang depan ni dia macam ke depan sikit. Ja. 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 Dan tak perlu tekan sangat. Cia. Jia. Ni biasa orang perempuan suka ni. Suka baca macam tu. Ja. Baca aku kata simple saja. Santai saja. Ja. Memanglah kita minta ikut lajar Arab. Tapi jangan sampai melampau-lampau lah. Biasa waktu saya ajar kelas yang bersemuka, dia macam tu lah. Jia, jia, macam tu. Tak payah. Sebut biasa je. Jadi jom ikut saya baca. Ja, 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 jaba, jaba, jata, jata, saja, saja, baja, baja, ja'a, ja'a, abata, abata, tak saja, tak saja. Boleh-boleh lidah tu perempuan tu kan. Biasa kan. Itu je tips Al-Quran sebenarnya. Nak lancor, nak lancar. Keluar pula orang je. Nak lancar, kena banyakkan membaca. Saja, 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 ja aja, ja aja. Okey, tuan-tuan dan puan. Jadi saya nak kita buka 5, 6 dan 7. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Dia berubah bentuk ke tidak? Okey, terbaik Puan Wani. Betul. Dia berubah bentuk. Bila dekat awal, dia hilang perut dia. Dia tinggal kepala saja. Dia tinggal kepala. Lepas tu, dia tinggal inilah. Dia tinggal titik dia. Dekat bawah. Sama juga dekat tengah. Dekat tengah, dia tinggal kepala. Lepas tu dia tinggal titik saja. Dia ibaratkan perkahwinan lah. Di awal-awal perkahwinan. Kurus je rupanya. Dah tengah-tengah sikit. Kurus juga. Dah hujung-hujung tu orang kata dah bahagia. Dah kekal hingga ke jannah tu. Naik perut dia. Buncit. Jadi dekat hujung, perut dia. Perut dia pula. Roja tu. Dia ada titik. Jadi kena ingat. Kita telah berjumpa huruf pertama dalam Al-Quran yang berubah bentuk ketika dibaca. Inilah dia. Huruf ja. Jadi lagi sekali saya ulang. Huruf ja di awalnya tinggal kepala saja. Huruf ja di tengahnya tinggal kepala saja juga. Huruf ja di hujungnya dia kembali kepada rupanya yang asal. Tulis di dalam kotak supaya kita boleh ingat. Okey. Jadi jom kita pergi pula kepada huruf seterusnya. Cepat. No, 9.48 ni.
Okey, seterusnya huruf ha. Nah, kita jumpa lagi huruf yang lain daripada norma bacaan bahasa Melayu kita. Jadi huruf ha ni datangnya daripada kerongkong tengah. Jangan tanya ustaz, kerongkong ustaz mana? Untuk lemak perempuan. Bayangkan je lah ada kerongkong kat sini. Jadi huruf tu dia datang daripada sini. Jadi nak buatkan bunyi dia, kita kena tekan. Macam mana nak tekan ni ustaz? Jadi tips dia dekat sini. Nak buat bunyi ha, nak buat bunyi ha, kita kena bayangkan kita tengah makan pedas. Siapa suka makan pedas kat sini? Suka makan ramen spicy tu ke? Ataupun suka makan sambal belacan ke? Sambal tempoyak ke? Salah mana-mana sambal, yang penting pakai cili tu. Jadi bila kita makan pedas tu, apa yang kita rasa? Kita rasa macam pedas tu kan? Kita angin tu duduk keluar je. Jadi dari situlah datangnya bunyinya. Ha, ha, ha. Ikut saya baca. Buat rasa pedas tu, bayangkan tengah makan Maggi ramen. Ha, ha, ha. Huruf ha ni tu rupa sangat penting sebab dia ada dalam surah Al-Fatihah. Daripada surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillah. Jangan kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bacaan orang malas. Sebutan dia yang betul. Alhamdulillah. Hamdu. Hamdu. Sekejap. Dekat Zoom ni dia tapis sikit saya punya suara ni. Ni saya buka kuat sikit. Lagi sekali saya dengar bunyi dia. Alhamdu. Bukan alhamdu. Alhamdu. Hamdu. Ha, hamdu, hamdu. Dengar tak perbezaan dia? Lagi sekali saya ulang. Hamdu, hamdu. Jadi dah dengar, cuba untuk praktis. Nak tahu jadi ke tidak? Cuba rekod dalam phone. Cuba bacalah. Ha dengan ha. 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 Mulut tak payah bergerak pun. Yang bergerak tekanan dekat kerongkong dia saja. Ha dengan ha. Ha, ha. Ha, ha. Jadi macam saya cakap tadi, surah ha ni pastikan betul bacaannya. InsyaAllah. Jadi ikut saya baca, ikut saya baca, ikut saya baca. Ha, ha. Ha, ha. Haja. Haja. Hasa. Hasa. Baha. Baha. Taha. Taha. Ha'a. Ha'a. Hajaha. Hajaha. Tasaja. Tasaja. Sahaba. Sahaba. Ahaba. Ahaba. Okey, terbaik. Kan? Jom kita pergi ke bawah. Awal, tengah dan hujung. Macam saya cakap. Dia sama dengan abang dia tadi. Huruf ja. Yang membezakan huruf ha dengan huruf ja adalah dia punya titik. Huruf ja ada satu titik di bawah. Huruf ha ada satu titik ah, di mana? Cuba tulis sikit dalam chat. Baguslah Kelari. Ramai yang tak tertipu. Okey, mantap Tuan Nurul. Tak ada titik. Saya suka test ni. Tak ada titik. Betul. Huruf ha tak ada titik. Jadi sama juga sifat dia, sama juga bentuk dia macam huruf ja tadi. Dekat awal ada kepala, dekat tengah ada kepala, dekat hujung-hujung tu
Sudah buncit perutnya. Okey, jadi huruf H ni berubah bentuk tapi masih lagi boleh bergabung sebelah kanan dan kiri. Okey. Kita pergi pula kepada huruf H. Huruf H ni jadi kita dah tahulah ada tiga lah. 3 poin ni kita belajar hari ni. Bawah, tengah dan atas. Tengah, bawah, tengah dan atas. Jadi boleh praktislah 3 huruf ni untuk minggu ni. A, Ha, Ho. A, Ha, Ho. Tengok mulut saya bergerak ke tidak? Tengok betul-betul. Mulut saya bergerak ke tidak? Tak kan? A, Ha, Ho. A, Ha, Ho. Mulut tak payah bergerak pun tuan-tuan dan puan. Tak perlu kita nak baca Ho. Ho. Muncung mulut tu sampai nak tercium orang depan. Tak perlu kita muncungkan mulut tuan-tuan dan puan. Huruf-huruf yang berbaris atas, semua mulut kita kena terbuka. Ha. Jadi bunyi ho tu bukannya datang daripada kita muncungkan mulut. Ho, ho. Ramai selalu baca macam tu. Ho. Bunyi ho tu datangnya daripada tekanan dekat kerongkong atas. Ho, ho. Lagi sekali saya ulang daripada kerongkong bawah. A, ha, ho. A, ha, ho. Lagi sekali saya edit sikit sound Zoom ni. Okey, lagi lebih jelas. A, ha, ho. Mulut tak gerak. A, ha, ho. A, ha, ho. Ikut saya. A, ha, ho. Ha. Jadi lepas ni tuan-tuan puan balik rumah, praktis depan cermin. Pastikan jangan bergerak mulut tu. Ataupun praktislah depan kakak ke, depan adik ke, depan suami ke. Bagi tahu dekat suami tu. Kalau mulut saya bergerak, abang tampur je mulut saya tu. Jangan tampur. Nanti masuk kes nanti. Keganasan rumah tangga. Nanti dia cakap Ustaz Ramzul ajar pula. Hey. Jadi jom baca bersama saya. Ingat cakap saya, jangan muncungkan mulut. Tekan dekat kerongkong atas tu. Jadi jom ikut saya baca. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ba. Ho, ba. Ho, sa. Ho, sa. Ja, ho. Ja, ho. Ha, ho. Ha, ho. Ba, ho. Ba, ho. Okey, seterusnya. Seterusnya. Abata. Abata. Batasa. Batasa. Jahaha. Jahaha. Bakhasa. Bakhasa. Okey. Tengok 5, 6, 7 formula awal, tengah dan hujung. Huruf H sama macam abang-abang dia. Ha dengan ja. Dia berubah bentuk. Dekat awal dia tinggal kepala sahaja. Dekat tengah dia tinggal kepala sahaja. Tetapi dekat hujung dia kembali kepada asalnya. Dan samalah macam abang-abang dia tu. Yang membezakan dia dengan adik-beradik dia adalah titik. Ingat sampai bila-bila tuan-tuan dan perempuan. Titik huruf H. Ingat formula saya tadi. Hotep mesti duduk dekat atas mimbar. Titiknya mesti duduk dekat atas huruf. Titiknya mesti duduk dekat atas huruf. Okey. Alhamdulillah selesai. Huruf H ni berubah bentuk. Okey. Jadi jom kita pergi kepada huruf yang terakhir untuk hari ini. Iaitu huruf bentuknya dagu. Saya punya ni tak nampak sangat dagunya. Bulat je. Tengoklah kawan-kawan punya dagu.
Jadi huruf da. Da. Huruf da ni kena berhati-hati tuan puan. Ingat tak huruf da ni makhraj dia dekat mana? Tutup buku, tutup buku. Huruf da ni makhraj ni dekat mana? Cuba komen sikit tuan puan. Huruf da. Huruf da ni dia nampak macam senang. Dia nampak macam senang. Tetapi sebenarnya dia ada lain sikit. Ya, terbaik Puan G. Dia ingat nama dia G, dia ingat gigi dan gusi. Kurang saja Puan G ya. Jadi huruf da sama dengan huruf ta. Dia di antara gusi dan gigi. Jadi jangan kita baca da. Iya kanak budu. Itu dah macam orang Kelantan. Iya kena budu. Bacaan dia betul. Iya kanak budu. Budu. Lagi sekali saya jangan. Saya kuatkan mic bagi dengar. Iyyaka na'budu. Budu. Lidah tu mesti kena kat gigi. Budu. Da. Da. Alhamdu. Bukan alhamdu. Ha, alhamdu. Bukan iyyaka na'budu. Budu macam budu tu. Tetapi budu. Budu. Da. Da. Lidah tu mesti duduk antara gusi dan gigi atas. Lagi sekali ikut saya baca. Da. 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 Jadi ingat baik. Lepas ni jangan tersilap ya. Huruf da ni ramai yang tersilap. Dia sebut ikut bahasa Melayu kita lah da. Tetapi sebenarnya bunyinya da. Du. Da. Di. Du. Da. Di. Du. Lidah tu mesti antara gusi dan gigi atas. Okey, Alhamdulillah. Okey, terbaik. Jadi, jap. Kita ada berapa orang dekat dalam ni? Ada 13 orang. Okey, ada 13 orang. Jadi jom. Saya nak sorang-sorang tulis. Nama-nama yang terpilih ni. Jom kita tengok siapa yang jarang tulis ni. Sementara kita ada masa lagi ni. Dah habis masa dah. Saya lanjutkan sikit tak apa ke tuan puan? Ke nak balik dah. Ustaz pukul 10 dah. Saya nak tidur dah. Lah kejap je. Boleh kan? Boleh. Bagus kelas Rabu ni. Sayang kau mah. Okey, kalau boleh, jadi saya nak panggil lah. Panggil nama-nama yang jarang jarang nampak ni. Tapi saya cukup kot yang selalu tulis pun saya panggil jugalah. Okey, yang pertama. ah, Puan Fatimah, tuliskan dalam chat huruf apa ni? Puan Fatimah, tulis yang pertama. Huruf apa tu? Mana Puan Fatimah? Okey, terbaik. Dah, dah. Betul. Okey, seterusnya. Puan 620758. Nama ke nombor ni? Ha, tekan esok, tekan esok. Aduh, Ustaz ni mengajar bukan? Yang nama dia nombor ni. Boleh jawab tak? Nombor 2 ni apa? Laju, laju. Orang nak balik ni. Okey, 3, 2, 1. Tak ada respon. Okey, seterusnya. Tuan Aznul. Tolong jawabkan. Ganti kat encik nombor tadi. Nak tengok kenal tak huruf. Tadi saya tolong baca. Dabah. Betul. Terbaik Tuan Aznul. Seterusnya. Puan Eda. Yang ketiga ni. Yang lain pun boleh try sekali. Yang lain pun boleh try. Tulis dekat bawah tu. Tu tulis kat sini pula. Mana Haci? Tulis dekat bawah tu. Dabah. Sebagai rujukan tuan-tuan dan puan lah. Nak praktis kat rumah nanti. Okey, Puan Eda tulis data. Terbaik, betul. Ni kau mau tulis lah. Tulis kat bawah tu. Okey, seterusnya. Puan Titi semangat nak jawab. Orang tak panggil lagi. Okey, tak apa. Puan Titi. Tuliskan yang nombor 4 ni. Sada, terbaik Puan Titi. Alhamdulillah.
Okey, seterusnya Puan Hainiah. Kenapa nama dia macam password bank tu? Ada bintang-bintang pula. Puan Hainiah. Puan Hainiah. Saya tak tahu nama betul dia ni. Hairi ni. Haya. Tak tahu dah saya. Puan Hainiah, boleh tulis huruf apa ni? Okey, 3, 2, 1. Maaf. Kalau tak ada, saya tak boleh tunggu. Okey, seterusnya. Ada pun. Terbaik Puan Hainiah. Okey, terbaik. Puan Hainiah tulis. Jada. Betul. Terbaik Puan Hainiah. Seterusnya. Puan Aida. Semangat. Dah jawab pun dah jawab lagi. Terbaik. Okey, seterusnya. Puan Ji. Puan Ji tuliskan ni. Tak apa. Saya tak marah. Puan jawab Puan Aida. Bagus. Itu tandanya kita semangat. Nak belajar kena ada semangat. Dah. Betul Puan Ji. Alhamdulillah. Terbaik. Seterusnya. Puan Marsidah. Yang bawah ni pula. Baris nombor 4 ni. Tuliskan huruf apa? Yang lain-lain boleh tunggu. Okey, saya tulis teruslah. Untuk menjimatkan masa. Tuan Megat. Cukup-cukup semua ni. Semua dipanggil ni. Tuan Megat tulis yang ni. Puan Nah tulis yang ni. Dan Puan Reiti. Reiti. Ada dalam ada hukum dalam Al-Quran ni. Dia baca macam tu. Reiti. Okey, jom kita tengok jawapan Puan Marsidah. Batasa. Betul. Alhamdulillah. Tuan Megat. Jahaha. Betul. Puan Nah. Puan Nah. Dengan Puan Reti ni. Sudah hilang ke? Dah tidur ke? Hai, merdu sangat ke suara saya ni sampai dia tidur-tidur ni? Ah, okey, tak ada jawapan, tak apalah. Kita pun dah terlebih masa ni. Saya bagi terus dah jawapan. Okey, Tuan Megat tolong. Bagus Tuan Megat. Alhamdulillah. Semoga Allah membalas usaha tuan. Okey, Bada'a betul. Lagi satu yang hujung tu Adaba. Terbaik Puan Titi. Alhamdulillah. Nampak gayanya. 8 huruf pertama ni semua tahu. Jadi tepuk tangan untuk diri sendiri. Baru masuk Puariti ni. Dah habis dah pun. Tak apa, tak apa, tak apa. Kekok nak menulis. Ada, bagus. Kalau ada, bagus. Angkat tangan tanda hadir. Jadi Alhamdulillah, nampak gayanya. Untuk huruf pertama dan huruf ke-8 ni, A sampai Da ni, semuanya ingat. Jadi sebelum saya habiskan, dah hantar tapi tak nampak. Tak apa, saya dah nampak dah. Bagus sampai tu. Ada apa? Ada kat atas. Bagus sampai tu. Okey, tak apa, tak apa. Saya nampak buah hati. Jangan risau. Okey. Alright. Jadi sebelum kita habiskan kelas ni, ada satu lagi benda huruf Da ni kita nak kena tahu. Iaitu huruf Da. Pertama sekali saya nak tanya, huruf Da ni dia berubah bentuk ke tidak, tuan-tuan dan puan? Tengok betul-betul awal, tengah dan hujung tu. Awal, tengah dan hujung tu. Weh, tahu. Bagus lah. Kelas ni semua saya tanya jawab betul. Sebab sebelum-sebelum ni saya mengajar, ada je jawab berubah. Ustaz, dekat tengah tu bentuk dia atas sikit. Tapi kelas ni bagus. Alhamdulillah. Jadi walaupun bentuknya nampak macam lain sikit, dekat awal tu bentuknya macam huruf C. Tapi dekat tengah tu dah nampak macam huruf lam pula. Dekat hujung tu pun sama, nampak juga macam huruf lam. Tapi kita kena ingat tuan puan, selagi bentuk dia melengkung tu, selagi kita nampak bentuk dia macam dagu tu, maksudnya dia adalah huruf da. Sebab sebab sifat huruf da itu dia tidak berubah bentuk. Dan ada satu lagi tuan puan, ciri istimewa dia. Sebab macam saya cakap tadi kan, nampak macam huruf lam lah Ustaz. Macam mana kita nak bezakan dia dengan huruf lam? Nak bezakan dia dengan huruf lam, dengan huruf-huruf yang lain adalah huruf da ni.
Siapa tahu? Ha, kita buka kelas tadi dengan benda ni, kita tutup kelas ni dengan benda ni juga. Ya, betul Tuan Megat. Dia adalah huruf yang sombong, yang troni, yang mau berkawan dengan geng-geng T20 je. Tak nak kawan dengan B40 ni. Macam kes baru-baru ni dekat Damansara. Tak nak kereta Proton datang mall tu. Hei. Itulah sifat huruf dah. Alhamdulillah. Betul Puan Ji. Tak boleh bersambung sebelah kiri. Okey, terbaik tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya menutup tirai kelas kita ni, tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan ke? Cuba komen sikit tuan-tuan dan puan. Kok lah. Penat saya cakap sejam ni ada yang tak faham langsung. Ha, cuba komen sikit. Okey, tiada, tak ada, tiada. Okey, lagi. Saya nak semua tiada. Kalau tak ada semua, tak boleh balik. Kenapa bar tu hujung tu lebar? Okey, soalan yang terbaik Tuan Megat. Jadi macam saya cakap, dalam Al-Quran ni, penulisan dia bukan macam bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Melayu, huruf A tu bulat, dia elok macam tu. Macam tu je lah huruf A tu. Tapi dalam Al-Quran, kadang-kadang tulisannya berseni. Kadang-kadang dia punya dia punya lengkok. Lengkok dia tu, dia punya lekuk dia tu, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Jadi macam mana nak ingat dia, kita kena ingat sifat asli dia, bentuk asli dia, iaitu dia mesti ada lekuk. Dia mesti ada lekuk dan dia mesti ada titik. Jadi walaupun huruf bar ni dekat depan tu dia macam pendek sikit, dekat tengah ni dia macam tak cukup lekuk. Tapi dekat hujung lekuk elok saja. Benda ini lebih kepada penulisan sajalah. Jadi macam saya cakap, ingat selagi dia ada lekuk, selagi dia ada titik, dia adalah huruf ba, ta, sa, na, ya. Nak tahu mana satu, kena ingatlah titiknya. Nanti tuan-tuan dan puan akan jumpa lagi. Jumpa bentuk dia macam za tau. Bentuk dia macam za. Tapi dia bersambung sebelah kiri. Jadi agak-agak tuan-tuan dan puan ni huruf apa ni? Dia bentuk macam za, tapi dia bersambung sebelah kiri. Agak-agak bentuk apa ni? Nah, betul Tuan Megat. Sebab dia bersambung sebelah kiri. Sebab itu kita kena ingat formula A, T, H. Awal, tengah dan hujung untuk mengenal pasti huruf-huruf dan bentuk-bentuk asalnya ketika berada di dalam sesebuah ayat. Jadi jangan pening-pening tuan-tuan dan puan. Sebab kalau tuan-tuan dan puan pening, nanti tuan-tuan dan puan akan jumpa huruf ba tu lekuk dia terbalik. Lagi pening. Jadi pastikan faham betul-betul topik kita hari ini. Okey. Baru keluar encik nombor ni. Tiada. Okey, jadi yang lain ada apa-apa soalan lagi ke? Okey, jadi nampaknya kalau tiada, kita tutup dahulu kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah kita tutup dulu kelas hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, sama-sama Puan Reti, sama-sama Puan Eda, sama-sama Puan Wani. Semoga hari ini
Ilmu hari ini menjadi manfaat kepada semua. Sama-sama Tuan Megat. Semangat Tuan Megat. Makan ubat Minggu depan semangat. Ah, Jadi kalau minggu ni sakit pun semangat. Minggu depan tak tahulah. Memang penuh nama dia lah kot. Okey, sama-sama Puan Ji. Sama-sama Puan Titi, Puan Marsidah dan Tuan Azrul pun sama-sama. InsyaAllah. Jangan lupa ulang kaji. Dan jangan lupa buat latihan untuk kelas premium. InsyaAllah. Okey, itu saja. Mengaji dari zero, tak perlu takut lagi. Bersama Komando semua boleh dicapai. Untuk mereka yang rasa masih terbelenggu, sama-sama kita mula langkah pertama yang jitu. InsyaAllah guru penyabar sentiasa di sisi. Nota tajwid di tangan, rakaman buat ulang lagi. Tak kira merangkak, kita tetap akan sampai. Jangan risau, tiada yang tertinggal di belakang. Mari bersama Komando, interaktif dan mudah, segala ilmu didapat. Mengaji dengan yakin, dari hati ke hati. Zero ke hero, jadi umat sejati. Komando. Nota dan sokongan buat kita terus kuat. Langkah demi langkah kita capai rahmat. Tiada siapa yang tertinggal, tiada siapa dilupa. Mengaji sampai lancar hati, jadi tenang sentiasa. Mari bersama Komando, interaktif dan mudah, segala tajwid dikuasai. Mengaji dengan yakin, dari hati ke hati. Zero ke hero, jadi umat sejati. Komando. Sekarang mulalah kamu, jangan tunggu lagi, kembara ini untukmu. Komando, bersama kita menuju syurga.